Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal ard bi qudratihi wa dabbara al-umura fid darain bi hikmatihi walakinna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin. Sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi dirahmati Tuan Imam Bilal, semua jemaah muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Dalam kuliah kali ini, saya mohon izin dari para jemaah untuk menyambung sedikit lagi tajuk atau perkara yang telah saya sentuh di beberapa minggu yang terdahulu, yaitu berhubung dengan Aqabah, tanjakan pendakian tingkatan yang kelima, yaitu Aqabah pendorong. Saya ulang sekali lagi untuk lebih kukuh, lebih jelas, seolah-olahnya Imam Ghazali melihat kepada semua yang mengikuti tulisan dia, seolah-olahnya ilmu telah ada dalam Aqabah yang pertama. Bila berilmu, dia tahu, kita tahu siapa kita perlu bertaubat, kerana selaku manusia biasa sudah tentu ada salah, sama ada kesalahan dengan manusia atau lebih-lebih lagi dengan Allah. Kita perlu bertaubat. Aqabah yang kedua, Aqabatut Taubah. Aqabah yang ketiga, Aqabah penghalang, di mana setelah kita berilmu dan kita bertaubat, sudah tentu kita coba asuh urus diri kita untuk melakukan taat. Ketika itulah kita didatangi oleh penghalang yang menghalang kita, yang menyekat kita, yang menghasut kita supaya jangan taat, jangan buat perkara yang disuruh, jangan tinggal perkara yang dilarang, jangan ikut sunnah Rasulullah sebagainya. Sebab itulah ada kebarangkalian kita masih di takok ini, takok perjuangan menentang musuh-musuh ketak kita yang terus menerus menghalang kita, yaitu yang terdiri daripada pengaruh dunia, persekitaran, manusia yang taleh, syaitan dan nafsu. Ini 4 antara benda, perkara yang menghalang kita dari melakukan taat, yang menyebabkan kita lesu,
lemah, tidak cergah, tidak seronok, tak suka, selalu puas. Wal-iyazubillah, kadang-kadang terceceh, tertinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu untuk mengelakkan itu semua, ya, Imam Ghazali telah menulis dalam bukunya ni yang menjadi panduan saya, iaitu pendorong supaya ada pertemuan di sana. Nafsu syaitan, manusia juga yang talih, ya, dan pengaruh persekitaran dunia, ada benda yang boleh menolong kita, iaitu pendorong, namanya aqabatul bawa'ith, tanjakan pendakian atau tingkatan yang mendorong kita. Apa yang boleh memberi semangat kepada kita? Apa yang boleh menolong kita supaya kuat, rajin, tekun, lebih-lebih lagi suka dalam perkara-perkara taat kepada Allah dan mengikut jejak sunnah Rasulullah. Kenapa? Lalulah dia tulis di sini, saya baca sikit. Dia kata, wala yahsulu laka sayrul mustaqim illa bistish'aril khawfi war raja. Inilah yang saya nak cuba petik ambil malam ni. Imam Ghazali kata, tak boleh kita nak jalan molek dalam konteks ibadat kita ni, nak jalan molek secara telus dan lurus, tak ada gangguan, berasa selesa. Kalau kita berjalan pun, jalan atas jalan raya, tak memberi ada gangguan, jalan lurus, tidak ada lopok-lopok, tidak ada bengkang-bengkok, tidak ada binatang-binatang yang menghalang lintas, lalu lintas dan sebagainya. Dia kata, tidak boleh dengan mudah untuk mengistiqamah, melakukan taat ni secara terus menerus, melainkan dengan ada rasa khauf, sedar, khauf dan takut, khauf dan raja, takut dan harap. Kenapa pula ni? Saya ulang sekali lagi, dan saya pun tak boleh cakap kuat ni, pasal benda ni dia tak macam orang sarah benda lain. Dia boleh akak tangan begini, bersungguh-sungguh, sebab ni mengenai hati. Jadi berasa gerung, rasa nak sungguh-sungguh berasa gerung. Dia kena runduk dan tunduk sikit, beraluh, cermat, sambil-sambil kita mikir. Saya ajak jemaah yang bersama saya tahu benda yang saya nak sapa ni tidak seberapa, tapi sangat penting. Jadi sekarang dia kata, kita tak boleh nak duduk galik atas masjid ni seolah-olahnya. Kita tidak boleh nak tinggal tabiat kita tu, tabiat hak dok molek kita tu, tak boleh. Bukan semudah tu. Jelas pada saya, berulang kali saya kata di sini bahawa tengoklah kita sekarang sebagai bukti berkelas, bukti yang jelas. Berapa kerak boleh duduk begini, nisbah kepada ruang-ruang kosong, nisbah kepada orang-orang kita di sekitar kita ni je. Itulah cukuplah kita renung, cukuplah kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah telah meletakkan kita di sini dengan izinnya pada malam ini, dan harapnya pada malam-malam berikutnya. Cukuplah. Ini bukan benda dan perkara mudah. Sebab tu dia kata awal-awal tadi, bukan mudah nak mustaqim, nak betul, nak tetap, nak wisakma tu bukan mudah. Mungkin mudah sekali-sekala, mungkin mudah dalam perkara-perkara, nak mudah semua dan sokma. Mestilah ada dua perkara
untuk mendorong, dia panggil bawa'ith dalam bahasa Arab. Yang digunakan dalam buku ini bawa'ith, pendorong, yang memberi semangat, yang memberi kekuatan kepada kita untuk berperang dengan syaitan, nafsu, pengaruh dunia, pengaruh orang-orang tak molek. Jadi senjatanya ada dua, iaitu yang pertama al-khawfu, takut, dan ar-raja, harap. Saya telah terang secara mudah takut kenapa. Sekarang mari kita tengok takut hak mudahnya. Takut kepada apa-apa yang kita buat ni, taat kita ni tidak diterima. Banyaknya kalau orang pergi Mekah habis pitih, lamanya masa dia tinggal anak bini, tapi kok tak diterima. Banyak juga dah kita baca Quran, banyak juga dah kita semayang sunat, puasa sunat, tapi takut tak diterima. Jadi kita khauf sini takut. Dan hak su sekali takutnya, takut murka Allah, lalu diletak direk dalam neraka. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Ya, takut. Jadi kita kena fikir benda tu. Takut amalan kita tidak diterima, takut murka Allah, dan murka Allah yang su sekali ialah dalam neraka. Apa itu neraka? Panjang ceritanya, kita semua tahu. Satu. Yang kedua, ar-raja, kena berharap. Berharap apa benda? Berharaplah Tuhan terima hak kita buat ni, molek ke uduh ke, dah kita belajar sakat tu, harap Tuhan terima. Harap Tuhan ampun dosa kita hak lepas-lepas dah. Dan harap yang su sekali, harap redha Allah Ta'ala, dengan harapan lebih lagi, dengan harapannya supaya diletakkan kita, atau sekurang-kurangnya disenaraikan kita dalam golongan ahli syurga, dan terus dijemput masuk syurga. Apa tu? Jadi khauf, bimbangnya takut murka Allah, ya. Raja, harap-haraplah dapat redha Allah. Tu kesimpulan. Dia kata sini bukan semudah tu nak jadi takut, nak jadi berharap. Kalau takut, takut doa, jadi kecewa, putus asa. Takut dah ada guna dah aku buat ibadat ni. Aku zaman kecil dak ngaji. Zaman kecil dulu aku dak ngaji banyaknya, tinggal nak taubat pun dak terima dah. Dia jadi kecewa, putus asa. Kalau takut dak cara menentu. Kalau harap doa, dia berasa selesa. Harap Tuhan pun, Tuhan pemurahkan, Tuhan penyayangkan. Duk berharap atas dasar tu relax. Dia kata dalam buku ni, dia duduk dalam keadaan aman, selamat, relax. Tak boleh, salah. Kalau takut doa pun jadi ngaju lalu, kecewa, putus asa, salah. Jadi ada jalan tengah. Jalan tengahnya untuk tidak kecewa dan untuk tidak mengharapkan secara membabi buta begitu, awak mesti berharap, takut dan harap. Nak buat guanalah, nak jadi takut. InsyaAllah para jemaah bersama saya pada malam ni, pandangan saya pun cari ni, nak buat guanalah, nak suruh jadi rajin sikit, nak buat guanalah, nak suruh tambah sikit, awak sikit ni. Dia fikir ni, nak warna lah, nak kurang sikit hak dak molek tu. Semua kita ada benda dak molek. Tak maaf, yang cik hati dah, masuklah yang bercakap ni. Ada belaka hak dak molek. Dak molek tu pula bukan learning saja, lama dah. Zaman-zaman ganah nakal dulu. Lama dah. Sampai ke learning dak ampun lagi. Dak ampun lagi, misal kata. Ya, jadi kita tengok molek. Lalulah diteruskan bicara oleh Imam Razali dalam kitab ni, nak buat guana, nak suruh berharap kepada Allah, nak buat guana, nak suruh takut, supaya
Harap dan takut ni jadi molek. Batang tubuh kita ni jadi molek. Ya, ilmu dan iman kita tu, ilmu beramal dengan ilmu, iman tetap pertahan dengan pagar-pagar dia tu, dengan pertahanan, benteng-benteng pertahanan dia tu. Lalu dah dia kata di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa muqaddimatul khawfi arba'un. Bermula muqaddimah khauf itu takut tu, nak jadi takut tu ada 4. Nak jadi rasa takut tu ada 4. Ada muqaddimah dia. Dia sama kok kita belajar dulu. Taubat. Taubat. Wajib taubat. Taubat. Dok taubat setabuk hama setengah-setengah. Setengah-setengahnya. Bukan setengah tu. Kalau kata ucap astaghfirullahalazim, boleh kata selalu. Tapi taubat. Taubat. Wajib taubat. Bukan semudah tu taubat. Sebab itu dulu saya telah bicara sini, taubat sendiri ada muqaddimahnya. Muqaddimah tu pendahuluan. Pendahuluan ni nak jadi taubat tu. Jadi sekarang pun samalah juga. Dia kata sini muqaddimatul khaufi arba'un. Ada 4 muqaddimah. Pendahuluan nak beri jadi rasa takut tu ada pendahuluan, ada cara dia, Pak. Sebab nak jadi takut bukan senang. Dengar ngak dah, belajar ngak dah, dak juga. Majlis besar-besar dak rajin tinggal, perdana dak rajin tinggal, tapi dak juga. Tuhan beri dah umur. Hari tu bolehlah kata 30 tahun telah nakal. Ni 65 tahun. Nakal apa lagi? Payah. Kalau set-set kita, saya orang kerja makan gaji, ingat ke sudah beceng ni berasalah tua sikit. Dah beceng ni, dekat-dekat nak beceng tu berasa janji juga seorang. Aku kalau beceng dia, tengok bulan sejik saja, duk berasa juga. Nitah jangan sekali. Dok setabuk hama juga. Kadang-kadang orang-orang tu lah kita dok tuduh gitu gini. Dok setabuk hama galik. Zaman muda juga nampaknya. Payahnya nak jadi berharapan ni, berharap kepada Allah ni. Jadi ada muqaddimah. Boleh erti dok cakap hamba ni serung juga. Mari bandar ni kita duk kapung, jangan orang bandar dok erti cakap kita. Agak ertilah. Ya. Muqaddimah dia, pendahuluan nak jadi rasa takut sikit tu. Ini rawatan. Kalau doktor obat belum tahu apa mujarab tak mujarab. Tapi kalau awal-awal lagi tak berubat, mau tunggu apa? Tapi kalau berubat, mau tunggu apa? Obat ada 3 utir lagi tak habis. Obat habis dah tapi tak menjaga. Jumpa doktor lain. Ada juga kira-kira. Kalau duk congok, tak rawat, tak makan obat, tak ada harapan rasa. Maknanya gitu deh. Allah, comel rasa, puas hati rasa malam ni. Nak terang ni pun tak mudah juga. Telefon terima pukul apa tadi? Pukul 5. Duk. Malam ni. You already? Siap siaga untuk cakap ni. Bukan senang. Cukup. Sekarang muqaddimah taubat ada apa? Al-ula zikruz dzunubil katsirah allati sabaqat. Saya ulang agaknya, takut ada di luar sana guru saya, kawan-kawan gurulah, supaya dengar saya baca ni. Kalau salah pun tolonglah saya. Dia kata zikruz dzunubil katsiratil lati sabaqat. Maknanya yang pertama kena ingat, kena pusing steering lik belakang. Pusing piung, orang panggil kona leper, paling lik belakang. Paling apa? Mung cakap ni ustaz payah sangat. Yang jadi payah tu apa? Masuk steering ni paling pusing
buat turn semula, tengok alik belakang. Kenapa kita dari 15 tahun dulu, umur 15 tahun dulu, kenapa kita buat? Sama ada hak baik atau hak buruk, kenapa kita buat? Orang lain saya cakap dah tahu. Banyak benda kita susuk, banyak benda kita malu kalau orang tahu buruk kita. Jadi kita susuk, kita seorang kita je tahu. Banyak benda kadang-kadang setengah orang dia nak beritahu sangat ke orang, benda dia molek. Hak molek dia nak beritahu sangatlah ke orang. Hak buruk dia nak susuk sangatlah ke orang. Selama mu nak susuk kepada dirimu keburukanmu, selama itulah mu tak nampak. Mu akan tak nampak ni sinar-sinar ilmu petunjuk ni tak apa. Selama mu nak susuk, nak sembunyi keburukanmu terhadap dirimu sendiri, nak sembunyi terhadap orang lain, boleh kira kita ada buat salah tak mau khabar orang. Sebab kalau khabar orang jadi fitnah lah. Aiknya nak pergi makan kedai roti canai, malunya cara orang, tudunglah, tak apa. Tapi dengan diri kena mengakulah, aku salah benda ni, salah besar aku benda ni, kena mengaku, ya. Jadi dia kata zikruz zunub al-kathirah allati sabaqat, maknanya mengingati banyaknya dosa-dosa yang telah aku laku dulu-dulu. Saya nak berhenti dan nak slow sebetul. Banyaknya dosa-dosa yang aku lakukan dulu-dulu. Belum tahu lagi banyaknya amalanku tidak diterima sebab tak. Banyak lagi. Dahlah hak terang-terang banyak salah. Banyak pula hak buat pun tak laku di sisi Allah. Kena renung. Satu, dia fikir, jangan susuk ni, dak acik susuk. Nak khabar ke siapa dia? Nak khabar ke diri kita. Aku salah, aku nakal, aku malah zaman-zaman muda itu. Kena ni, kena. Kalau orang kata muhasabah lah ni tu, muhasabah kita pun tak apa erti mana muhasabah. Saya lah ni hak mengajar saya sungguhnya, saya nak ajak jemaah kenal masjid. Saya rasa cemburu. Puak kita ni kenal sungguh ke masjid, ke baru tengok sekali dua jumpa pasar baru ni sebab kita kenal orang. Kenal dah, mengenal tu kenal. Jumpa mana? Jumpa pasar. Jumpa mana? Jumpa kedai kopi. Dakci sejik buat gitu juga. Kenal sungguh. Apa Allah, bagaimana kedudukan masjid di sisi Allah, bagaimana kedudukan masjid, apa yang dibuat terhadap masjid oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama, tutu guru kita. Saya sedang mengajak sekarang, nak ajak kenal masjid. Biar orang kata ilmu rendah pun bak tak ada dah. Nak kaya, ilmu kaya, amalan orang-orang kaya, orang-orang kuat, tak boleh nak pergi. Bercukup makan, tak ada utang, tak ada musuh, insya-Allah kita bahagia, kita menang. Jadi sekarang satu, ngakulah kepada diri. Mari kita ngaku, saya pun ada ni, nak khabar aib sendiri, saya pun ada salah diri, tak mau tahu ke orang. Dan tak apa lagi nak ngaku, tak apa nak ngaku. Tengok tu. Jadi malam ni mari kita pakat, demo tolong demo, hamba tolong hamba, terpakat ngaku kita ada salah. So khabar orang lah, malu ingat. Gitu dia. Kau nak parak lagi orang ngaji tu, dia khabar orang. Mu tahu tak, aku curi itu. Mu tahu, aku curi. Nak suruh tu satu cara. Dia nak suruh orang kutuk dia sehingga dia insaf, sungguh aku tobat dah, aku tak mau curi dah, aku tak mau curi dah. Tu ada satu cara. Tapi waktu rasa berat kan, berat, kita buat gini lah, sok khabar orang, tersedar dia kita bersalah. Satu,
mengingati dosa yang telah lalu. Satu. Yang kedua dia kata sini, yang kedua zikru syiddati uqubatillah subhanahu allati la taqata laka biha. Saya ulang sekali lagi, saya rasa sedap sangat. Boleh syuting dua ni. Boleh syuting dua ni je, tak banyak. Lebih ada ni lah ni. Tapi ni kena kedak dah tahu rasa boleh ni pun. Tak tahu lagi, tapi saya rasa kena ramai agak kena. Zikru syiddati uqubatillahi subhanahu allati la taqata laka biha. Yang kedua, naklah ingat, naklah percaya, naklah ingat, naklah percaya azab seksa Allah Subhanahu wa taala tidak terdaya nak elok dan nak tanggung. Boleh ya? Mu kena tahu, mu kena apa dia kata ni? Zikru. Mu kena ingat bahawa seksa Allah, murka Allah mu tak sanggup tanggung. Seksa sangat. Ya, seksa sangat. Dia kata apa? Syiddah ni. Allah kata apa Melayu kata? Syadid. Seksa sangat. Mu tak sanggup tanggung seksa Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bila hari kiamat tak ada salah sebesar mana kecil pun kita akan kena. Dan seksa hari kiamat tak ada lagi di dunia ni. Walaupun ada orang mengalami derita dari lahir sehingga ke akhir hayat, tapi seksa di hari kiamat tak ada lagi dunia ni. Di dunia ni kita, pada saya rasa orang yang lahir saja derita selalu sehingga mati, derita semua dia. Sama ada kalau saya boleh buat contoh betapa sedihnya kalau tak derita pun. Ada orang lahir je sudah tidak dapat melihat warna-warni dunia lagi sehingga ke mati. Ada orang lahir saja dari dunia sudah tidak berkaki lagi. Ada orang lahir sejak lahir sehingga matinya tidak pernah rasa senang. Kita ni tak kaya tapi ada rasa senang. Ingat mulai, jangan berasa susah semua orang macam kita. Sebab tidak pernah Allah beri lapar sampai beberapa hari tak temu makan. Ingat, walaupun tak kaya, kita tidak masuk dalam golongan senarai, golongan yang dikatakan derita. Kita orang bukan derita. Kalau ia pun tak boleh kata kita orang yang bahagia. Baik. Yang kedua, ingat akan seksa Allah Ta'ala. Saya nak kata tadi, dahsyat. Betapa dahsyatnya balasan seksa Allah Ta'ala tu. Mu tak sanggup. Contoh saya tadilah, tak ada lagi atas dunia. Contoh mudah dah. Padang Mahsyar paling kiri dia ingat anak ramai, tak ada seorang. Paling kanan dia ingat ada kebun kelapa sawit, tak ada. Paling ke depan dia ingat ada kawan rodong, tak ada. Ibu bapa, tak ada. Paling kiri, paling kanan, paling belakang, tak ada belaka. Yang pada ketika dunia dulu lambat kelipar orang ni, paling kanan ada anak, paling kiri ada ibu bapa, paling ke depan ada kawan rodong, tok guru, paling belakang sebagainya. Kita dikerumuni oleh pembantu, penolong kita. Padang Mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Balik tengok sikit gok, balik tengok sikit gok, baca wak lagu molek gitu, kemudian terjemah pun wak lagu juga gitu. Baca kepada siapa? Baca kepada diri. Seorang-orang lagi lah, baca kepada diri, insyaAllah. Dua, ingat kepada seksa dahsyatnya. Mula sekali kita rasa waliyazubillah, agak-agak bukan kita, orang yang seksa ni mula-mula sekali apabila dia letak dalam kubur, dia kambuh kubur, tanah kuburnya menurut tunya tingginya sejekal lebih sikit, tanah tu biar tinggi, jangan sawak molek-molek. Lepas tu dia paling belakang, sama ada anak ataupun isteri, ayah mak, kawan hok baik sangat pun 7 hari mungkin pergi lagi. Anak hok molek sikit, anak hok dak berapa tu, lepas tu dak nitah hari raya sekali dia pergi buat ndapa tahu lah, hari raya nampak ngok atas kubur. Lepas tu tak tahulah, kawan rodong tak ada dah. Isteri-isteri kata khabar hak nangis meneleh air mata atas kubur pun tak ada dah. Ingat gitu je, tak ada dah. Kecuali ada hak juruh kan, hak juruh adalah dia ingat kita. Gitu dia ingat ada benda, kita pula kuat seorang. Jadi ingat bahawa seksa Allah Ta'ala tu sangat dahsyat. Saya ubah gitu ya, minta maaf. Yang ketiga, zikru dha'fi nafsika an ihtimalil uqubah. Ingat pula bahawa kita ni kerdil, kopeng, bahasa kampung saya kopeng, kerdil, sekperek. Cakap budak-budak saya dulu, masa saya budak-budak tahun 60-an, sekperek mu ni, kopeng. Maknanya kita dak rak nak tanggung uqubati, nak tanggung seksa Allah tu. Nampak mana? Dak rak. Seksa dalam kubur, seksa pada mahsyar, lebih-lebih lagi lah seterusnya. Contohnya, masuk semut sekor dalam telinga. Ni atas darat dunia ni. Masuk semut sekor atas dunia. Saya tak payah cakap panjang lah. Gani gamuk rasanya, gigi sebatang rahang sakit. Orang tak rasa, tak tahu rasa, dia tahu lah. Atau tu ketik di pirah sekor, di birah bibir mata ni, padang, itu seksa tak dunia. Atau ceh ngecik bunga api sikit, neceh kulit. Kalau atas dunia gitu, murah dak nak tanggung seksa di padang mahsyar, dalam kubur, seterusnya, wal'iyazubillah, dalam neraka. Kena cakap dengan diri, kena cakap dengan diri benda-benda gini. Ya Allah, ya Tuhanku, sebelum saya menamatkan ni, berilah petunjuk kepada orang yang setia tunduk nampak di depan saya ni, baik lelakinya dan wanitanya. Berilah kekuatan, berilah petunjuk, berilah dorongan kepada kami yang sedang tunduk runduk mendengar rintihan seorang hamba Allah untuk kebaikan kami semua ni. Amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya, zikru qudratillah alaika mata sya'a. Yang keempatnya, dia kata mengingati kekuasaan Allah terhadap anda. Ia boleh bertindak atas kejahatan anda pada bila-bila masa ia kehendaki dan dengan apa-apa cara jua pun. Ingat kuasa Allah Ta'ala, bukan mati dalam kubur, ni pun dia boleh bertindak bila-bila masa, anytime, pada bila-bila masa, di mana-mana saja Allah boleh bertindak. Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam selesa. Satu pandangan yang saya duk baca kepada jemaah yang setia dengan saya, kam min saqini, kam min sahihin mata min ghairi illatin.
berapa ramai orang yang segar mega mati tiba-tiba. Wa kam min alilin asyahinum minad-dahr, berapa ramai orang yang menderita di atas pembaringan bertahun-tahun menderita. Syahinum minad dahri, hidup molek-molek ada lagi. Ambil iktibar, Allah boleh menjatuhkan hukum dia, kehendak dia pada bila-bila masa saja. Ingatlah, mudah-mudahan dengan ingat ni ada perasan sedikit sebanyak untuk melakukan lebih molek sikit daripada lepas dah. Saya tak nak banyak, molek sikit daripada lepas dah. Yang pertama, sanggup buka rahsia buruk kita kepada diri kita sendiri dan mengaku kalah dan salah dengan Allah Ta'ala. Cukup. Kemudian itu nak suruh supaya kita ni takut. Kan tadi tu ingat seksa Allah Ta'ala, ingat kuasa Allah Ta'ala, ingat aku ni banyak salah. Kemudian mari kita tengok pula dua tadi kan, khauf, takut, rojak. Rojak ni harap. Nak buat ke mana nak suruh berharap? Haraplah Tuhan terima, haraplah boleh syurga, haraplah Tuhan tak marah murka. Bukan boleh berharap duk cokoh terlambu gitu. Sebab tu dia kata, dia kata sini, wa muqaddimatir raja arba'un pula. Nak suruh kita tu jadi berharapan, harapan cara betul, dia ada dua. Kita tukar. Satu tu angang-angang, angang-angang nak masuk syurga. Berharaplah tak kena soal muka nakir, berharaplah tak kena tari panah pada masa, berharaplah boleh lalu atas tiang sirat cara terbang derah, berharaplah tak kena timbang lama sangat. Itu kalau duk cokoh atas lambu kita, orang tak panggil berharap, orang panggil angang-angang, mak jeneng. Wah, dak lurus suti lagi, dia jadi natu aja, berdebak ya tu, tamat cerita tu. Angang-angang ini macam ni. Harap, harap ni mesti ada ikhtiar, ada cara, ada usaha. Awak mana pula muqaddimatur raja, muqaddimatur raja, harapan tu ada pak, pendahuluan berharapan tu ada pak. Yang pertama, hai tak dah habis pula malam ni. Kalau tak dah habis pula, puasa nak habis tak dah habis juga. Malam ni baru nak start, nak habis lalu. Bayang larang dia mari sekali nak suruh habis lalu. Lama ni kita ping najak seorang, dia tak mari malam ni. Allah, tak dah habis tak. Panjang doa direct ni lain. Berarti muqaddimatur raja, pendahuluan harap ni pula dia kata ada apa? Al-ula zikru sawabiqi fadlihi ilaika, zikru sawabiqi fadlihi ilaika min ghairi qadamin au syafi'in. Dia kata yang pertama kena ingat apa? Oh, kat mana tahu dah saya pun. InsyaAllah kena ingat, Allahumma salli ala Muhammad, sawabiki fadlihi ilaika min ghairi qadamin au syafi'. Dia kata kena ingat limpah anugerah Allah Ta'ala yang telah lalu terhadap anda, diberinya tanpa pendahuluan amal anda atau sebarang perantaraan yang memberi pertolongan syafaat kepada anda. Payah cakap kitab, payah. Sebab tu saya suka cakap terjemah, saya terjemah dengan bahasa saya. Dia kata mu kena ingat
limpah kurnia Allah Ta'ala hak lepas-lepas dah. Nampak tak gitu? Hak Tuhan beri kepada kita hak lepas-lepas dah tu bukan kita minta sangat. Bukan hak kita minta, bukan hak kita kerja. Atas murah kasih sayang dia je dia beri tu. Tak ada, kita tak minta, tak neta pun. Tuhan beri. Ingat hak lepas-lepas dah. Kenapa? Saya sungguh-sungguhnya pasal ngajar wahla ni. Ni awak-awak saya panggil wahla. Orang tak kutik dah wah gini. Orang sepak kaki tapi saya nak kutik. Saya nak kutik wahla ni. Boleh makan, kita orang miskin ni makan wahla jadi dah. InsyaAllah padang pada lok duk bulurang gitu. Jadi yang pertama ingat Tuhan beri pada Tuhan beri. Kenapa? 2 biji mata. Hak kita minta ke, hak kita gali lubang ke, hak kita nyakur ke, hak kita buat benda ke, 40 jeruk belok betul-betul ke yang boleh 2 mata tu. Tak ada. Kerana Allah Ta'ala kena sedar secara sungguh-sungguh. Mata sebagai contoh. Sekarang saya umur 70 tahun lebih. Berapa lebih tak? Asal kamu tahu sangat lebih tu. Padang aku kata 70 tahun lebih. 70 tahun. Molek-molek ada kita tengok. Molek-molek ada boleh nampak. Boleh baca. Ada orang 15 tahun dah nampak dah. Ada orang 40 tahun dah nampak dah. Aku molek-molek ada lagi. Hak mu minta ke, hak mu kerja siang malam ke, boleh tengok tu. Orang Arab kata waqis ala zalik. Kiahlah lain lagi. Kalau saya sebut mata, wak mari telinga. Kalau saya sebut telinga, wak mari lidah. Kalau saya sebut lidah, wak mari tangan. Kalau saya sebut tangan, wak mari kaki. Kalau saya sebut sakit, wak mari sihat. Kalau saya sebut perang, musibah, damai. Kita berada dalam damai sekarang. Orang perang tu. Kita damai. Kita minta sangat. Kaki kita, lutut kita masih gagah, lidah kita masih bercakap. Benda ni tak boleh cakap kuat. Saya kata dah dia jadi kuat juga. Patut cakap bisik je. Dan tuan-tuan jemaah yang bersama saya balik bisik di rumah aku. Balik bisik. Bisik mana? Alhamdulillah. Ya sungguh ustaz kata tu. Aku nampak molek-molek ada lagi bawa kereta lagi 50 tahun lebih. Ya sungguh ustaz kata tu ada orang tak ada betih dah. Tak ada betih dah. Aku betih, aku molek-molek ada je lagi. Neng seorang hak gitu. Tengok ni Imam Ghazali. Saya rasa mau ngaji dah rasa. Nak ulik benda ni. Belah-belah ulik pun longgar juga. Locong juga. Dia duduk buat sama ni. Buat ni. Saya buat diri saya 50. Mudah-mudahan boleh ke tuan-tuan jemaah 50. Kita pakat. Kita bagi 2 tolong hamba hati. Hamba tolong demo tolong hamba. Kita pakat baik. Ya. Dan yang kedua nak suruh berharap tu. Zikru ma wa'adallahu min jazili sawabihi wa azimi karamatihi ala hasbi fadlihi wa karamihi. Allahu akbar. Yang kedua kuat juga belang-belang tak berkuat. Kuat warna demo semangat belah ke cakap sampai gerak gelang-gelang. Saya seru tengok gelang ni cakap ni. Gerak sokok-sokok kita rasa nak bertunduk kan ada jadi juga. Tu payahnya nak betul diri. Payah betul orang senang kok rasa cakap. Tengok. Yang kedua, zikru ma wa'adallah, dia kata mengingati apa yang Allah janjikan daripada ganjaran pahala yang banyak dan kemuliaan yang besar hanya semata-mata limpah kurnia. Tadi kita kena tengok hak Tuhan widah. Apa hak Tuhan widah? Saya sebut tadi.
Hak ni pula yang kedua, kena tengok hak Tuhan janji. Hak Tuhan janji, aku kalau membuat gini, Tuhan kata aku beri syurga. Kenapa syurga? Hafal surah Waqiah, tengok dalam suratul Dah, suratul Insan, situ ada menceritakan betapa bertenggeknya orang dalam syurga. Senang tenggek, tak guna saya cerita. Tuhan janji dalam kubur, Tuhan janji. Allahu Akbar. Kita takut nak pergi dalam kubur pasal kita banyak salah, tak ada lesen ke. Orang suka senang rela 10-15 tahun duduk macam sehari baru. Tuhan janji. Ingat kepada janji Allah. Dan yang keempat, yang ketiga, zikru kasrati ni'matillahi alaika min amri dinika wa dunyaka fil hal min anwa'il imdah. Ingat kepada banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Tadi mata, ni nikmat Allah Ta'ala. Ada orang jalan kaki, aku kereta, rumah aku tu 5 utir kereta, masuk orang anak-anak. Rumah aku tak ada tangga, rumah aku pintu buka sendiri, macam langsung gedah rasa. La ilaha illallah, buka sendiri. Siapa tu? Buka sendiri. Tak percaya rasa pintu buka sendiri. Tengok nikmat Allah Ta'ala beri. Nikmat Allah Ta'ala kita, Allah la illallah banyaknya. Yang keempatnya dia kata, kat mana pula dah banyaknya nikmat. Dan yang keempatnya dia kata zikru si'ati rahmatillah. Ingat luahnya rahmat Allah, sehingga dikatakan rahmat Allah mengatasi murka Allah. Wa'lah molek, Tuhan nak ampun doa ni, Tuhan nak ampun doa kamu ni, wa'lah molek sikit. Masa tidak mengizinkan. Semoga pertemuan ini dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.